Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa khabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada perkongsian. Nama beliau adalah Has MN. Dan Brother Fai akan letak tajuk kisah ini. Tajuknya adalah Makhluk di atas serambi rumah. Jom kita layan kisah ini. Tahun 2005, lebih kuranglah. Ketika itu, anak nombor 3 aku dalam usia 7 tahun. Dia mengalami satu gangguan yang sungguh menyedihkan aku, kata dia. Sehingga ke hari ini, bila dikenang kembali, aku takut anak aku ni membesar menjadi seorang yang penakut. Tapi syukur Alhamdulillah, dengan berkat doa seorang ibu, sekarang ni anak aku ni dah jadi seorang perwira negara yang gagah berani, yang amat membanggakan aku dan keluarga. Kisahnya bermula sekitar jam 12.30 malam hingga ke pukul 2 pagi lah. Tatkala kami sekeluarga sedang nyenyak tidur, anak aku ni terjaga lalu menjerit-jerit dan dia menunjuk-nunjukkan sesuatu yang kami semua tak nampak. Abangnya pada ketika itu baru berusia 9 tahun. Dia melaungkan azan dengan sekuat hati berkali-kali hingga tidak ada lagi kedengaran suara jeritan si adik. Apabila perkara itu terjadi, si adik ni lepas dia menjerit tu, dia akan keletihan dan terus tertidur. Keesokan harinya, aku pun tanyalah kepada anak aku ni. Tanpa sepatah kata, dia hanya menunduk dan menggelengkan kepala. Dia sedih dan seakan nak menangis. Aku pun katalah kan, dah, jangan menangis. Mak sayang adik. Dah tak payah beritahu. Hanya laungan azan saja yang anak aku ni akan berhenti berteriak. Kerana jika dibacakan ayat kursi ataupun apa-apa ayat yang lain, dia akan berterusan menjerit sampai aku jadi buntu lah. Kejadian tu terjadi selang 2 kali selama berminggu-minggu. Akhirnya, aku mengambil keputusan untuk memanggil seorang ustaz datang ke rumah. Ustaz tu masuk dalam rumah dan beliau mendongakkan kepalanya ke atas siling lah, dan terus ke serambi rumah. Beliau berkumat kamit membaca sesuatu dengan tasbih di tangannya. Seketika kemudian, ustaz tu pun datang jumpa aku. Dia mengatakan ada seekor jin yang memang tinggal dekat situ, kerana di situlah rumahnya juga. Ya Allah, takut betul aku masa tu. Dengan anak-anak yang masih kecil, masih belum tahu apa-apa. Si kakak pula yang sulung ni baru berumur 12 tahun. Ada lagi adik yang berusia 3 tahun. Masya Allah. Ustaz tu pun mengatakan dia cuba mengubah haluan jin tersebut di sudut paling tepi di rumah. Sebab katanya jin tu tak mau pergi ke mana-mana, sebab itulah juga rumahnya. Aku terpaksa akur kepada kenyataan ustaz tersebutlah. Berhari-hari aku memikirkan perkara tersebut. Biarpun anak-anakku ni telah selamat,
betul-betul ke selamat. Biarpun si adik dah tak menjerit-jerit lagi dan tidak terbangun tengah malam lagi, aku bersama keluarga berpindah ke tempat yang aku rasa lebih selamat untuk membesarkan anak-anak kesayangan aku semua ni. Cuba anda fikirkan kalau terjadi macam ni kepada diri anda. Masihkah anda mau tinggal di rumah bersama penghuni lain, bersama makhluk yang lain, meskipun makhluk itu tidak mengganggu lagi, dan hanya mampu melihat saja tiap gerak-geri anda dan anak-anak? Kalau saya tak mau. Setahun berlalu di tempat baru. Bila aku lihat anak ketiga ku ni, keceriaan dia sudah bertambah, aku sekali lagi ajukan soalan yang sama. Harap-harap aku temui jawapan dia lah. Kenapa adik menjerit-jerit di rumah yang lama dulu? Apa yang acik nampak? Oh, dia panggil anak dia acik ya. Dengan tergagap-gagap, mungkin kenangan tu masih menghantui diri dia lah. Anak aku pun menceritakan. Aku pun bersungguh-sungguh lah memasang telinga tanpa mempedulikan yang lain-lain tu. Katanya, acik nampak lembaga tu kat cermin tiap kali acik sikat rambut nak ke sekolah pagi-pagi. Dengan rambut panjangnya, muka buruk, mata tersembul, merenung acik. Dengan mulut penuh darah hingga membasahi baju putih labuhnya. Seram tu. Bila sikat acik terjatuh, acik tunduk untuk mengambilnya. Setelah bangun kembali, lembaga perempuan tu hilang. Bila malam, ni yang suspens ni. Bila malam, acik sering menjerit. Itu kerana kan suasana gelap dan dia rasa takut yang teramat sangat. Benda tu datang menghampiri acik dengan keadaan dirinya yang sama, penuh darah hingga darah tu membasahi lantai. Acik sambung lagi ceritanya. Lembaga perempuan tu penuh darah datang dari arah serambi rumah belakang pintu. Dia menundukkan kepalanya tiap kali mahu masuk. Lembaga tu mendongak ke atas, lalu menembusi pintu masuk ke dalam dan terus ke arah acik. Begitulah kisah yang anak aku terangkan pada aku. Acik masih ingat lagi peristiwa ni. Tapi tak apalah, kita simpan di sini sebagai kenangan kita bersama. Sekian daripada perkongsian khas MN. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No war.